من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jadi saya teruskan menjemput Al-Habib Abdullah Muhammad Al-Jihad untuk memperkenalkan para hadirin yang hadir pada malam ini pada insyaallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita telah berjumpa bersama ulama kita. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa bersama beliau Al-Habib Tahir bin Husain Al-Abbas, salah satu ulama Makkah. Asal beliau daripada Yaman, dan beliau ada satu sekolah untuk mengajar Al-Quran dan bahasa Arab. Di dalam ramai yang ada bersama beliau yang belajar daripada negara putih, ramai sangat yang belajar dengan beliau. Di Yaman ada satu, di Makkah pun ada satu tempat, dan kita pun bersama beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, salah satu ulama Yaman, Hadramaut, Sayun Hadramaut. Beliau orang yang fuqaha dan ulama, dan sentiasa dengan mufti-mufti di sana, dan selalu belajar dengan ulama yang cukup hebat, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan ulama yang lain. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita semua tanggungjawab nanti. Bagaimana kita menjaga nikmat ini, bagaimana kita mengambil peluang. Zaman ini ulama yang mencari orang, sebab sudah jadi salah satu tanda hari kiamat sudah dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, akan datang satu zaman pada umatku yang mereka melari daripada ulama dan fuqaha, lari daripada ulama dan fuqaha, tak nak jumpa ulama, tak nak jumpa fuqaha. Dan Allah menurunkan kepada mereka 3 macam musibah. Yang pertama, Allah mengeluarkan barakah daripada rezeki mereka. Rezeki ada tapi tidak ada barakah. Dan
Allah menjadi perintah mereka orang yang zalim, dan Allah mengeluarkan mereka daripada dunia tanpa iman. Nasallallahu salam wal afiyah. Zaman ini alhamdulillah ulama yang mencari kita. Marilah tuan-tuan, puan-puan, kita ambil peluang sama-sama daripada ulama kita. Ini semua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cahaya daripada satu cahaya, satu cahaya daripada satu cahaya, sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tengok kepada muka ulama dapat pahala lebih daripada beribadah setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, melihatmu kepada muka orang alim ialah lebih baik daripada beribadah setahun." Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nak cakap banyak. Ini sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ucapkan kepada Al-Habib Abdullah Jihad atas ta'aruf tadi. Jadi saya kenalkan sekali lagi di sebelah kiri saya Al-Habib Tahir Abdullah Al-Attas, dan sebelah beliau Al-Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Habsyi. Semua ini adalah keturunan Nabi SAW, berasal dari Yaman. Dan saya ulang balik, Habib Tahir Abdullah Al-Attas adalah madrasah yang kebanyakannya orang-orang Eropah, orang putih, belajar di tempat beliau. Dan banyak orang-orang alim yang kembali ke Eropah banyak berasal ataupun daripada madrasah beliau. Jadi saya jemput kumpulan qasidah untuk menyampaikan qasidah terlebih dahulu sebelum saya menjemput Al-Habib Tahir Abdullah untuk menyampaikan tausiah ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Qul ya azim antal azim qala
Alhamdulillah, jazakallahu khair. Insyaallah Allah ja'alha wasilatan ke hidayah qulub insyaallah. Dengan segala hormatnya kita mempersilakan Habib Ibrahim Abdullah Al-Hashmi untuk menyampaikan kepada kita beliau insyaallah. Pada sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن نجلس نحن وإياكم في هذا الوقت الشريف المبارك وقت ما بين المغرب والعشاء. وقال عبد الله بن أبي بكر العيدروس: الكنوز كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. الكنوز الربانية في هذا الوقت الشريف. الحمد لله على هذا الاجتماع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana majlis ini adalah nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, dan ia adalah salah satu harta-harta ataupun gudang untuk kita mengawal keuntungan sebanyak-banyaknya daripada Allah SWT, sebagaimana disebutkan oleh hadis Abdullah bin Abi Bakar Al-Ajrus bahawa majlis-majlis yang diingati padanya Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah gudang ataupun gedung di mana di situlah terdapatnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu ma la ya Rasulullah? Qala: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Dan sabda Nabi SAW kepada para sahabat, tidaklah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kamu dan juga dapat mengangkat darjat-darjat kamu, iaitulah kamu melebihkan sewaktu kamu mengambil wudu, melebihkan anggota-anggota wudu yang kamu basuh, dan juga mendapat pahala dan juga dihapuskan dosa-dosa serta diangkat darjat ialah apabila kita duduk menunggu solat setelah kita solat. Itu kita sekarang ini duduk selepas solat maghrib, maka kita menunggu solat isyak, maka itu adalah sebagai salah satu daripada amalan yang dapat menghapuskan dosa kita dan diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا توضأ المؤمن ومشى وخطى بخطواته من بيته إلى المسجد، كل خطوة يخطو بها إما أن يرفع درجة، وإما أن تغفر خطيئة، وإما أن يكتب له حسنة. فكل خطوة حسنة. الخطوة الثانية يرفع بها درجة، الخطوة الثالثة تكتب له حسنة، والثالثة تغفر خطيئته. Dan juga Nabi SAW hadis menyebutkan bahawa apabila kita berwudu di rumah kita dan kita melangkah ke masjid, berjalan ke masjid atau ke tempat solat kita, maka setiap langkah yang kita langkah itu selangkah Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita, dan selangkah lagi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, dan selangkah lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Maknanya setiap langkah yang kita langkah untuk datang ke masjid Allah SWT dengan keadaan berwudu, maka Allah SWT memberikan tiga kelebihan untuk kita. وذكر أن هناك رجلا مشى إلى المسجد من بيته آخر الليل وأراد أن يصلي قيام الليل في المسجد ويصلي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Dan ada seorang lelaki kalangan sahabat telah pergi ke masjid di waktu malam, di hujung malam untuk menunaikan solat subuh, solat fajar atau solat subuh secara berjemaah. Maka Rasulullah SAW apabila melihat lelaki ini, maka Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, "Basyiril masya'ina fil qulah." Berita gembira kepada orang-orang berjalan di waktu gelap malam, iaitu gelap gulita malam, untuk pergi ke masjid ataupun pergi ke tempat solat mereka, bahawa mereka akan diberikan oleh Allah SWT dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. وعندما كان يمشي هذا الرجل وفي الطريق سقط فاتسخت ثيابه ثم عاد إلى البيت غير ثيابه وتنظف ثم عاد إلى المسجد يريد أن يصلي القيام ويصلي الفجر، وهو في الطريق سقط مرة أخرى فاتسخت ثيابه ثم عاد إلى البيت غير ثيابه ونظف نفسه ثم عاد إلى المسجد مرة ثانية، وهو يمشي كاد أن يسقط فمسك بيده شخص وأقامه ثم أوصله إلى المسجد، فأراد أن يشكره فقال له: "من أنت؟" قال له: "ادخل إلى المسجد." قال: "من تدخل معي المسجد؟ سنصلي الفجر الآن قريب الفجر." قال: "لا أدخل." قال: "لا بد أن تدخل معي المسجد." قال: "لا اتركني." قال: "لا بد. من أنت؟" قال له: "أنا الشيطان." قال: "ولماذا تساعدني؟ لماذا تساعدني كي أدخل إلى المسجد وأنت الشيطان؟" فقال له: "عندما سقطت أول مرة غفر الله لك ذنوبك كلها، ثم عندما عدت إلى البيت وأردت المسجد مرة أخرى وسقطت مرة ثانية غفر الله لأهلك، ثم المرة الثالثة خشيت أن تسقط فيغفر الله للبلدة كلها للقرية، فمسكت بيدك حتى لا يغفر الله لأهل القرية وأردتك أن تسقط." Diberitakan seorang lelaki telah pergi ke masjid di hujung malam untuk pergi solat berjemaah subuh di masjid. Maka di tengah perjalanan dia telah jatuh dan juga bajunya kotor. Jadi oleh kerana baju yang kotor, dia kembali ke rumah dan membersihkan baju, membersihkan dirinya, berwuduk sekali lagi dan berjalan pergi ke masjid. Di tengah perjalanan sekali lagi dia jatuh. Dia jatuh dan kotor baju dia, dan dia kembali ke rumah dan membersihkan baju dia, bersihkan diri dia, berwuduk sekali lagi, berjalan pergi ke masjid. Kali yang ketiga dia berjalan pergi ke masjid, sekali lagi hampir-hampir dia jatuh. Tetapi dia telah disambar tangan dia oleh seorang lelaki. Jadi dia tanya, "Siapa kamu?" Dia kata, "Kamu diam. Aku tolong kamu, aku bawa kamu datang pergi, jom kita pergi ke masjid." Lelaki ini telah memimpin saudara kita ataupun lelaki yang pertama tadi yang berjalan ke masjid itu, dia telah memimpin lelaki ini dan dia semua masuk ke masjid. "Saya akan ke masjid." Dia kata, "Masuklah kamu ke masjid, aku tak akan masuk." Lalu lelaki yang jatuh tadi dia merasa heran, "Siapa kamu?" Dia kata, "Jomlah kita masuk ke masjid kerana solat subuh sudah hampir, jadi kita sama-sama solat." Maka lelaki tadi kata, "Aku tak boleh masuk, aku tak nak masuk, kamu saja yang masuk." Lalu setelah dipaksa, maka akhirnya lelaki itu menyatakan bahawa aku adalah syaitan. Jadi lelaki jatuh itu tanya, "Kenapa kamu angkat aku, kamu pimpin aku ke masjid sebegitu rupa, sedangkan kamu adalah syaitan?" Maka syaitan mengatakan bahawa sesungguhnya semasa kamu jatuh pada kali pertama tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Dan bila kamu kembali ke rumah dan bersihkan diri kamu jalankan keluar, kamu jatuh sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa ahli keluarga kamu. Jadi apabila kamu nak jatuh kali ketiga, aku telah pegang tangan kamu supaya Allah tak mengampunkan semua ahli waris kamu pula. Jadi aku pegang kamu dan pimpin kamu masuk ke masjid supaya kamu tak jatuh lagi sekali dan keampunan Allah tidak diberikan kepada ahli waris kamu. Inilah kehebatan orang-orang yang berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيحب، كان يتكلم مع الصحابة فيقول: أيحب أحدكم
أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، وهذا واديان في المدينة في جوار المدينة المنورة. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق ثم يعود بناقتين كوماوين، يعني عظيمتي السنام من الصحة وقوية وستكون غالية الثمن، ويعود منهما من الوادي هذا بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، لا يرتكب دم ولا يقطع الرحم، يعود بالمكسب هذا الكبير، يذهب إلى الوادي ثم يعود بالمكسب الكبير هذا. أتحبون؟ قالوا نعم يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث أي 3 آيات خير له من 3 نيام، و4 خير من 4 ومن أعدادهن من الإبل. فكلما يأتي الإنسان ويتعلم آية أو يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في المسجد فله خير كبير من الله سبحانه وتعالى. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat-buat dan bersepak ataupun mengajarkan sahabat-sahabat baginda. Pada satu hari Nabi SAW bertanya, adakah seseorang pada kamu ataupun tidakkah seseorang pada kamu suka untuk pergi ke kebun Buthan dan Aqib, 2 kebun yang hebat, yang besar dan yang subur di Madinah. Lalu dia pergi ke Buthan dan Aqib dan kembali dengan 2 ekor unta yang besar, yang sihat, yang gemuk. Kembali kepadaku. Maka semua sahabat katakan, kami sukalah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberitahu bahawa sesungguhnya seorang yang pergi ke masjid untuk belajar 2 ayat daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, lebih baik daripada dia membawa balik 2 ekor unta yang sihat dan gemuk. Dan dia belajar 3 ayat daripada ayat Allah, iaitu Al-Quran, lebih baik daripada dia membawa balik bersamanya 3 ekor unta yang gemuk yang besar. Dan 4 ayat daripada ayat Al-Quran itu lebih baik daripada dia membawa balik bersamanya 4 ekor unta yang gemuk yang sihat. Dan begitulah jumlah ayat itu lebih baik daripada jumlah unta yang dia dapat bawa balik. Beginilah Nabi SAW nak cerita bahawa kita duduk belajar majlis ilmu, belajar ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik daripada apa-apa saja yang ada di dunia ini. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو إلى المسجد فتعلم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى خير من أن تصلي 100 ركعة ولأن تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. Dan satu hari Nabi SAW tanya wahai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu tahu bahawa belajar 1 ayat daripada kitabullah itu lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat? Dan juga kalau kamu belajar 1 bab daripada ilmu, itu adalah lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat. Maknanya belajar ilmu itu lebih baik daripada solat 1000 rakaat dari segi kelebihan. فالمسجد هذا بيت الله والمكان الذي يضيفنا الله سبحانه وتعالى فيه، فنحن ضيوف على الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الحق سبحانه وتعالى يكرم ضيفه كل من دخل إلى بيته إلى مسجد من المساجد يكرمه الله سبحانه وتعالى. ثم في هذه الأحاديث ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على عظمة هذا الكتاب العزيز كلام الله سبحانه وتعالى، عظمة هذا القرآن
وما فيه من خير عظيم، وما فيه من نور، وما فيه من بركة، وما فيه من سر، وما فيه من عظمة. Jadi masjid dan surau tempat solat kita ni adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sebutkan dalam hadis-hadis tadi, nak tunjukkan bahawa orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakannya, untuk memberikan jalan pahala, untuk memberikan keampunan, untuk memberikan kesihatan, untuk memberikan rahmat dan sebagainya. Dan begitu juga pada hadis-hadis yang disebutkan tadi, bagaimana Nabi SAW nak mengajar kita bahawa ilmu dan juga Al-Quran yang diwariskan kepada kita itu adalah begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah SWT janjikan dengan kita duduk dan belajar kepada ahli ulama itu, maka kelebihannya banyak, terlalu banyak, terutamanya kelebihan Al-Quran Al-Karim. وهذا القرآن الكريم هو الميزان الذي يزن الإنسان به نفسه. فإذا عرفنا كيف نحن نتعامل مع هذا القرآن، هل نتلوه أم نهجوه أم نحفظ شيء من القرآن أم لا نحفظ شيء من القرآن، فالجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Jadi Al-Quran Al-Karim Allah SWT jadikan sebagai mizan, sebagai kayu ukur kepada nilai diri seseorang manusia itu. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa diri yang tidak ada langsung ataupun tidak punya apa-apa di dalam hatinya itu, tidak ada apa-apa sebarang ayat daripada Al-Quran Al-Karim, maka seolah-olah rumah yang runtuh, yang buruk, yang tidak dihuni oleh manusia, yang tidak dihuni oleh sesiapa, melainkan yang menghuninya adalah jin, syaitan. Jadi begitulah hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka seolah-olah rumah yang buruk yang telah runtuh. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن ويقرأ القرآن هذا كالأترجة. الأترجة فاكهة ريحها طيب وطعمها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. والمؤمن مؤمن ولكن لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب لأنه مؤمن ولكن ليس لها ريح ولا ريح لها. والفاجر والعياذ بالله الذي يقرأ القرآن فاجر ويقرأ القرآن كالريحانة طعمها مر وريحها طيب. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وليس لها ريح. Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa orang beriman yang membaca Al-Quran seumpama buah utrujah. Utrujah ini adalah sejenis buah yang seperti buah limau manis, baunya harum dan rasanya manis. Dan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah tamar, rasanya manis tapi tidak ada bau. Orang fajir, orang yang penderhaka, fasik dan munafik yang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran adalah seumpama raihana. Raihana ini adalah sejenis daun yang ada bau. Bau ada tetapi tidak ada rasa, ataupun yang rasa yang adalah baunya ada tetapi tidak ada rasa yang sedap. Adapun orang fajir, fasik, munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka orang ini diumpamakan seperti hanzalah. Hanzalah ini adalah seumpama satu buah yang amat pahit. Kalau kata arak ni, kalau buah hanzalah ni buah yang pahit lah. Kita ni tongkat ali kan. Tapi arak tu hanzalah itu adalah benda yang pahit. Dia rasa dia pahit dan tidak ada bau, tidak memberikan kenikmatan segi bau kepada orang lain. فنحن نقيس أنفسنا هل نحن مثل الأترجة أو مثل التمرة أو مثل الريحانة أو مثل الحنظلة والعياذ بالله. Jadi kita nilai diri kita ni macam buah utrujah ke, buah limau manis tadi, ataupun macam tamar ke, ataupun macam raihanah, ataupun macam buah hanzalah tadi. Kita nilai diri kita sendiri berdasarkan Al-Quran yang ada pada diri kita. والآن مضى على رمضان وتلاوة القرآن 4 أشهر وكم يوم 7 أيام.
بأنفسنا وما أخبارنا مع القرآن؟ هل جاء الغبار عليه أم نحن ما زلنا كل يوم نطالع فيه ونطهر أبداننا ونطهر قلوبنا ونطهر عيوننا ونطهر أفكارنا مما يعلق بها من الأشياء الفاسدة؟ فإن القرآن إذا أردناه نطهر لمواطننا يطهرها، وإن أردنا معرفة الله فهو أهل لذلك، وإن أردنا غفران الذنوب ففيه غفران الذنوب، وإن أردنا صلاح أحوالنا ففيه ذلك، وإن أردنا صلاح أبنائنا ففيه ذلك، وإن أردنا ما أردنا من الأمور فكل ذلك موجود في قراءتنا وتدبرنا للقرآن العظيم. Jadi kita ni telah berlalu bulan Ramadan negara kita lebih kurang 4 bulan telah berlalu. Jadi Al-Habib kata tanya kita macam mana apa khabar Quran kita, apa khabar Quran yang ada dalam diri kita. Dan apakah Quran telah berdebu, telah berabuk ke rumah kita, dan apa khabar rumah kita dengan Al-Quran, apa khabar diri kita dengan Al-Quran. Kita baca tak Al-Quran setelah berlalu Ramadan. Dan juga kita ni, kalau kita ni Quran kita dah jauh daripada kita, maka kita hendaklah bersihkan diri kita, hati kita, bersihkan diri kita, hati kita daripada segala-galanya yang menghalang kita untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mulia, adalah bersih, suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menyebabkan kita malas untuk baca Al-Quran itu ialah apa-apa yang bergantung dalam hati kita pada dunia kita. Jadi Al-Quran juga Allah SWT jadikan sebagai satu alat ataupun satu perkara yang boleh membersihkan hati kita. Selain pada zikir dan sebagainya, Al-Quran juga dapat membersihkan hati kita. Niat apa kita baca Al-Quran, niat itulah yang akan kita dapat faedah kepada Allah SWT. Nak bersih hati, nak baiki diri, nak jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, maka bacalah Al-Quran. Maka kita akan dapat apa yang kita niatkan dengan membaca Al-Quran. فالذي هجر القرآن أو لا يقرأ القرآن كل يوم فأنا وإياه الآن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الخطير جدا، ونعقد صلحا بيننا وبين هذا القرآن، ونعزم من الآن أن لا نهجر القرآن. كل يوم لنا ورد نقرأه وحتى نختم القرآن فنتوب إلى الله. نحن ومن هجر القرآن أو ترك القرآن أو لا يقرأ القرآن كل يوم نتوب نحن وإياه إلى الله توبة نصوحة، ونستغفر الله مما حصل مننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويساعدنا ويحبب إلينا تلاوة القرآن وينقذنا من أنفسنا حتى نعتصم بحبل الله العظيم وهو القرآن العظيم. Jadi kita nilai dari kita sendiri, adakah kita jenis orang baca Quran ataupun kita sekarang dah tinggal Quran lama dah. Maka Habib bagi saran bahawa kalaulah kita, saya dan tuan-tuan atau perempuan sekalian, kita dah tinggalkan Al-Quran lama tak baca, maka kita nak bertaubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat nasuha. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, kita kembali membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai wirid harian kita, baca setiap hari. Contohnya 1-2 ayat pun tak apa. Jadi baca juga Al-Quran, jangan tinggalkan langsung. Karena orang yang meninggalkan Al-Quran ini sebenarnya dia berada dalam keadaan bahaya. Di sisi Allah SWT dia berada dalam keadaan yang amat-amat bahaya. Jadi untuk kita kembali baca Al-Quran, kita kena usahalah untuk kita dapat baca Al-Quran setiap hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, berpeganglah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu pecah belah. Tali Allah itu ialah Al-Quranul Karim. وأما الذي هو مستمر وأكرمه الله سبحانه وتعالى على مطالعة القرآن والنهل من الخير العظيم هذا فليزد ولا يكتفي بالذي هو فيه، فإنه إذا اكتفى بالذي هو فيه ربما يتناقص مع الأيام، ولكن عليه يزيد أكثر وأكثر قليلا قليلا، ولا يزيد شيء كثير ثم يتركه، يزيد قليلا قليلا ويتابع ما الذي يحببه في هذا القرآن، ما الفائدة الذي تستفيدونه من قراءة القرآن. فائدة في وقتكم، الفائدة في أعينكم، الفائدة في قلوبكم، الفائدة في أوقاتكم، الفائدة في الدنيا، الفائدة عند الموت، الفائدة في البرزخ،
الفائدة في النشور، الفائدة يوم الحساب، الفائدة في الجنة. كل الفوائد هذه إذا تأملناها نجد أننا متعطشين وشديدي الرغبة في تلاوة القرآن ومطالعته وتدبره. Jadi untuk orang-orang yang dah baca Quran, Habib Kesan kata kalau kita memang dah baca Quran setiap hari, hendaklah kita menambah bacaan kita. Kerana apa? Kerana kalau kita kekal dalam nisbah yang sama setiap hari, dengan berlalunya masa demi masa, maka sebenarnya kita akan bertambah malas dan kekurangan kita punya Quran kita bacaan kita. Maka hendaklah setiap orang tu berusaha untuk menambah sedikit demi sedikit, tambah sedikit-sedikit, jangan tambah banyak-banyak, tambah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit bacaan Al-Quran harian. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini sebenarnya memberi faedah duniawi dan ukhrawi. Dia dapat, kita akan dapat faedah segi masa kita, berfaedah, dapat faedah daripada Al-Quran di segi umur kita, kehidupan dunia kita. Di kubur pun Quran dapat bagi faedah. Kemudian di mahsyar, di sirat, di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala pun Al-Quran dapat memberi faedah dan manfaat kepada kita kalau kita baca. Jadi hendaklah kita orang yang dah baca Quran pun dia kena usaha untuk tambahkan nisbah ataupun ayat-ayat yang dia baca itu dia tambahkan lagi usaha dia insya-Allah. أشكر القائمين على هذا المسجد جزاهم الله خير والإمام كل من سعى في إقامة هذا اللقاء. أشكر الحضور جميعا على حضورهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنيس وحشتنا وجلاء همنا وغمنا وأن يصلح بها أنفسنا وذرارينا وأهلنا وأحوالنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بهذا القرآن واجعله حجة لنا وإماما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله قائدا لنا إلى كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارفع به ما نزل من المسلمين من الأذايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وبه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واكتب علينا توبة نصوحا واجعلنا وهؤلاء من عبادك الصالحين المفلحين البارين الناعمين الآمنين المطمئنين في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi di akhirnya Habib mengucapkan banyak terima kasih kepada kita, kepada Tuan Muslim dan juga Bikti Surah dan Tuan Sudian yang telah sudi hadir pada malam ini dan bersama-sama pada malam ini. Dan diakhiri dengan doa semoga Allah SWT menjadikan Quran itu sebagai hiasan dalam hati kita, menjadikan sebagai petunjuk kita di dunia ini, menjadikan juga sebagai pelepas daripada saudara-saudara kita yang kesusahan di seluruh dunia. Dan diakhirkan ayat kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi kita mengucapkan jazakumullah khair ala husnul kalam yang telah disampaikan oleh Habib Tahir Al-Attas, Habib Tahir Abdullah Al-Attas. Kemudian insyaAllah sekali lagi dijemput kumpulan persidah di selanjutnya kumpulan persidahan untuk menyampaikan satu lagi persidahan insyaAllah. Dan tuan-tuan yang pintu itu tak masuk sini, walaupun ada tinggi dia tak masuk. Kerana apa? Kita tengok live, tengok kat TV tak dapat pahala. Tapi kata tadi tengok ulama dapat pahala 100 rakaat, 1000 rakaat solat sunat. Jadi tengok yang live. Minta tuan-tuan yang dekat pintu tu buka jalan bagi orang yang masuk dalam insya-Allah. Kita tengok live masa habis-habis kita insya-Allah. Lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat. Kadang yang ada itu tengok TV share kat bawah. Kadang tak boleh masuk kan? Bukan tak nak masuk, tak boleh masuk, tak jalan itu. Ya, boleh masuk. Kita tengok live. Tengok live. Kalau kita tengok bola, tengok live, mana seronok tengok bola kan? Kan? Dia cukup masuk. Alhamdulillah. Buka jalan. Sekarang saya cukup bukan bersilang untuk sampai bersilang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam. Ya
Sekarang kita berjumpa Al-Habib Abdullah bin Qadir Al-Habsyi untuk menyampaikan kalimat-kalimat insya-Allah. Kalau dapat berdoa. Alhamdulillah Al-Hakim Al-Fattah. Segala pujian bagi Allah yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Pemurah. Murabbihul arwah bi kalam rijal ahli salah. Yang Allah Subhanahu wa taala yang merehatkan segala roh-roh dengan kalimah-kalimah dan kataan-kataan orang yang mengislahkan dan memperbaiki manusia. Mukawwirul laila 'ala an-nahari wa mukawwirun nahara 'ala al-laili fariqil isbah. Yang Allah Subhanahu wa taala lah yang menggantikan siang dan malam, yang menggantikan malam dengan siang, dan Allah lah yang memecahkan falak pada waktu subuh. Wa usalli wa usallim ala khairi miftah. Dan aku bersalawat dan menyampaikan salam kepada sebaik-baik kunci, Imam ahli salah. dan juga imam kepada segala orang-orang yang soleh, Wa sayyidus sullah. dan juga imam kepada penghulu kepada segala orang yang memperbaiki manusia, Wa qadatil qadati min rijalil falah. dan ketua dan pemimpin, segala pemimpin yang membawa kepada kejayaan. الذي أعز الله تبارك وتعالى هذه الأمة بوجوده وبمولده. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan kewujudannya dan pengutusannya. وربط خيرات الدنيا والآخرة باتباع سيرته وسنته. Dan Allah SWT telah mengikat bahawa kejayaan dunia dan akhirat itu hanyalah di dalam mengikut segala sunnah dan juga segala apa yang dibawa olehnya. فالبدع والآراء إنما تتشرف بالمكين، فقيل المكان بالمكين لا بالجدران. Dan segala apa yang kita dapat di dalam dunia ini adalah berdasarkan kepada apa yang kita buat, bukan bukan berdasarkan kepada tempat, sebaliknya apakah yang dilakukan pada tempat itu. فأنتم مثلا في هذا المسجد المبارك فيه ما فيه من وسائل الراحة، الإضاءة المتواجدة والهواء الطيب والفرش الطيب إلى غير ذلك من الوسائل التي يشعر المصلي عند أداء صلاته بكامل الراحة والارتياح. Contohnya kita dalam masjid ini, kita mempunyai kemudahan-kemudahan yang dapat menyenangkan kita, jasad kita, iaitu lampu, kipas, karpet yang sedap dan sebagainya. Jadi kita dapat rehat daripada lampu dan juga kemudahan-kemudahan asas ini. ولكن حقيقة فضيلة هذا المسجد ليس بهذه الجدران ولا بهذه الوسائل. Akan tetapi sebenarnya kelebihan masjid dan surau kita ini bukanlah disebabkan oleh lampu, kipas dan juga dinding yang berhias dan sebagainya. بل حق الحقيقة بعمارته برجال يتعبدون الله تبارك وتعالى فيه آناء الليل وأطراف النهار. Bahkan sebenarnya kelebihan masjid ini ialah lelaki-lelaki dan orang-orang yang datang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala
dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Disebabkan itulah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur, di dalam rumah-rumah yang disebutkan padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di buyutin adzina Allahu an tusma'a wa yuzkara fiha ismuhu, diperdengarkan di dalamnya nama-nama Allah dan dizikirkan padanya nama-nama Allah pagi dan petang, yang mana rumah itu ataupun masjid itu akan mengeluarkan rijal. Rijal ini adalah gentleman. وقال عن مسجد قباء الذي بني وقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال. Sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala nak cerita pasal rijal, jantan atau gentleman. Allah cerita tentang Masjid Quba, yang mana Allah Masjidul Ussisa ala taqwa, masjid yang diasaskan atas ketakwaan kepada Allah, yang ada padanya ketakwaan kepada Allah. Maka keluar daripada masjid itu rijal, orang-orang gentleman yang sebenar. والرجولة هنا لا تعني الجنس الإنساني البشري من الذكر والأنثى، ولكنها مرتبة فسرها الله تبارك وتعالى بقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Dan gentleman itu, kejantanan itu bukan Allah SWT kaitkan dengan jenis lelaki atau perempuan, bukan jenis jantina, tetapi Allah SWT kaitkan kejantanan itu ialah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. فأنتم أمام رجال ومن خلفكم كذلك أمام رجال. Jadi yang dihadapan ini adalah orang-orang jantan, orang-orang gentleman. Begitu juga yang belakang sana pun gentleman juga. فليس ما نرى في الخلف من النوع الإنساني المراد بالظاهر الحسي عند الفكر وعند بداية التفكير، ولكن المراد به عمارة مساجد الله تبارك وتعالى بعدم اللهو عن الذكر وعدم اللهو عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالنساء الموجودات هناك كن رجال قد حزن مقام الرجولة. Jadi maksud Habib tadi, orang-orang yang gentleman ni orang baiklah, orang hebat, lelaki yang hebat. Jadi di hadapan beliau orang lelaki yang hebat, di belakang beliau, di belakang sana pun orang lelaki yang hebat, tidak berkaitan dengan jantina. Kenapa? Kerana Allah SWT kaitkan tadi kehebatan kita tu ialah pada ketaatan kepada Allah SWT, tidak dilalaikan kita, pekerjaan kita, perniagaan kita daripada kita mengingati Allah dan juga mentaati perintah-perintah Allah. Jadi bila kita sebut jantan, kejantanan, maknanya kita akan terfikir bahawa jantan itu adalah jantina. Tetapi sebaliknya Allah SWT sebut dalam Al-Quran rijal. Kata rijal, jantan itu ialah orang yang dapat taat perintah Allah SWT sekalipun dia sibuk dan sebagainya. Dia dapat kita ada disibukkan dia untuk dapat taat perintah Allah SWT. Maka Allah SWT umumkan perkataan rijal, orang-orang yang hebat itu ialah termasuk juga orang-orang perempuan yang di belakang sana. وقد أشار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى هذه الرجولة، وقال مشيرا إلى السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها خذوا نصف علمكم عن هذه الحميرة. Sebab itulah Allah SWT angkat wanita yang hebat. Bagaimana Nabi SAW telah menunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa alaihi salam. Rasulullah tunjuk pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan beritahu kepada para sahabat, wahai para sahabat, ambillah separuh daripada ilmu Islam ini daripada si pipi merah ini, iaitu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
وقد عد الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ في علم الحديث أكثر من 20 امرأة من شيوخه أخذ عنها الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فهن رجال. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Khatimatul Hufaz telah menuliskan bahawa banyak hadis yang dia ambil daripada wanita, iaitu lebih kurang 99 hadis dia ambil daripada wanita-wanita yang merawikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebutkan bahawa mereka itu adalah rijal, adalah orang gentleman, orang yang hebat. وما قلت هذا الكلام إلا لأنني قد أفرحني وجود بعض النساء لاستماع حلقات العلم وتلقي العلم وحضور مجالس العلم. Aku tidak mau mengatakan perkataan itu melainkan kerana kegembiraanku apabila melihat orang-orang perempuan pun sanggup untuk datang mendengar ilmu, untuk meluangkan masa untuk mendengarkan ilmu yang ingin disampaikan. فإذا تكلم أخي الحبيب طه عن فضائل الرجال ودخولهم إلى المساجد وترددهم فلا بد أن نعطي كذلك الاسم الآخر حظهن من الموعظة كما كان صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله إذا وعظ الرجال وعظ النساء. Jadi apabila Habib Tahir tadi telah memberikan kalam-kalam, kalimah-kalimah ataupun nasihat-nasihat yang baik, yang hebat untuk kaum lelaki supaya datang ke masjid dan sebagainya. Jadi begitulah juga aku ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada para wanita yang datang sana, kerana begitulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda menasihati para lelaki, begitulah baginda juga akan menasihati dan memberikan ilmu, mengajarkan para wanita. ولقد كانت المرأة في بداية الدعوة الحضن الدافئ للإسلام وللرسالة ولنبي الإسلام. Sesungguhnya hendaklah kita ketahui bahawa kaum wanita ini pada permulaan risalah, permulaan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang mula memanaskan ataupun mula menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam. فقد وجد في زمن الأرض كلها كفر ويتشاطر الدين رجل وامرأة فكانت المرأة نصف الدين. Jadi apabila sampai satu zaman dunia ini seluruhnya adalah kekufuran, seluruh dunia ini dipenuhi dengan kekufuran, tetapi di sana ada seorang lelaki dan mengahwini seorang wanita, maka wanita itu adalah separuh daripada agama. فأول من آمن من الصحابة على الإطلاق من الرجال والنساء هي امرأة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. Dan karena itu juga orang yang pertama sekali yang telah mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa wahyu yang pertama diturunkan, dan ulama telah bersepakat secara mutlaknya orang pertama telah beriman daripada lelaki dan wanita ialah Sayyidatina Ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. وقد بذلت نفسها ومالها ونفيسها ووقتها وحالها وفكرها وعمرها بعد أن تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمة لله وخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang mana kita tahu Sayyidah Khadijah telah menginfakkan, telah memberikan seluruh hartanya, dirinya, buah fikirannya, segala apa yang mahal, segala apa yang ada pada dirinya telah dikurniakan, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. ولشدة خدمتها وصدقها في خدمة الدعوة والدين أتاها السلام من السلام عبر جبريل. Kerana hebatnya Sayyidatina Khadijah berkhidmat, memberikan pengorbanan dirinya untuk agama, telah sampai kepadanya salam, telah disampaikan kepada beliau salam daripada assalam, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. فذهبت في بعض الأيام إلى مطبخها لتعد حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله
ويقول له إن السلام يقرئك السلام ويقول أخبر خديجة بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وأخبرها بأنه يقرئها السلام. Pada satu masa Nabi SAW pergi ke dapur untuk pergi untuk cari barang-barang dapur, untuk bawa balik pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka telah datang Jibril alaihissalam bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya assalam, iaitu Allah telah menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Allah SWT telah membina sebuah mahligai di dalam syurga daripada qasab. Qasab ni pada sejenis kayu yang hebat. اللؤلؤ المجوف، القصب اللؤلؤ المجوف. Qasab tu ialah lu'lu' ni mutiara, mutiara yang berderetan. Allah SWT telah membina sebuah mahligai pada mutiara yang tidak ada dalamnya kesusahan, bahkan dalamnya ada kesenangan. Kerana karena khidmat dan kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah SAW. لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب الضوضاء وأصوات الإزعاج ولا نصب ولا تعب. Tidak ada sahab dan nasab, tidak ada sahab itu tidak ada gangguan, bunyi bising-bising di dalam surga Sayyidah Khadijah, dan tidak ada nasab itu ialah tidak ada keletihan di dalamnya, maknanya bernikmat-nikmat selama-lamanya tanpa rasa letih. فأقبلت وهي تحمل شيئا من الطعام لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقد أجهدها وأتعبها ذلك، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلا تتخيل ولا تتصور ما نازل قلبها من الفرح والسرور. Jadi Sayyidah Khadijah yang pergi nak pergi barang dapur tadi, Nabi kat rumah, diberi beritahu kat rumah saja. Jadi bila Sayyidah Khadijah balik dalam keadaan amat penat kerana pergi cari barang untuk masak dan sebagainya, dia bila balik saja masak penat dan sebagainya, maka Rasulullah SAW beritahu, wahai Khadijah, semuanya Allah telah beritahu kepada kamu khabar gembira. Maka hilang keletihan Sayyidah Khadijah disebabkan dengar betapa hebatnya Allah SWT sediakan untuknya daripada syurga dan nikmat-nikmat kerana hikmat yang telah diberikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. فقالت الله السلام وإليه السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبريل السلام. Maka dia pun menjawab, Allah itu assalam dan kepadanya lah salam, dan daripadanya lah salam, dan kepada Jibril juga aku menyampaikan salam. Dia jawab salam Allah Subhanahu wa taala. فأعجب لجبريل كيف تشرف بسلام خديجة الذي سلم عليها السلام. Jadi hendaklah kita rasa takjub, ataupun Jibril AS rasa takjub macam mana Khadijah pun boleh jawab salam kepada Jibril AS. وإذا استعرضنا سيرة الصالحات في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، تتبادر لنا أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. Jadi kalau kita kembali melihat sirah orang-orang yang hebat di kalangan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan terlepas pandang daripada nama yang hebat, yaitu nama Sayyidatina Aisyah, Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. وسميت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام أيام الهجرة. Jadi Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ini dinamakan Zatul Nitalain, iaitu orang yang perempuan yang telah mengoyakkan bajunya menjadi dua. Kerana apa? Kerana pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW, Sayyidatina Asma telah mengoyakkan bajunya untuk meletakkan makanan Rasulullah SAW, menyampaikan makanan kepada Rasulullah SAW di dalam gua semasa Rasulullah menyembelih. وكان أحب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، أحب الخلق من الناس جميعا امرأة اسمها فاطمة بنت محمد. Dan adalah
orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW ataupun makhluk yang paling Rasulullah SAW sayang di segi makhluk ialah anaknya sendiri, itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Orang yang paling Rasulullah SAW sayang. فقد أخرج الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله إذا جاء يزورها إلى البيت قامت له وقبلت ما بين عينيه وأجلسته في مجلسها. Jika Rasulullah di dalam hadis Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bila Rasulullah SAW pergi melawat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan sampai ke rumah Sayyidatina Fatimah, maka Rasulullah SAW akan datang berdiri di hadapan Sayyidatina Fatimah, akan mencium di antara kedua-dua dahi Sayyidatina Fatimah dan akan mendudukkan Sayyidatina Fatimah di tempatnya. Maknanya dengan penuh kasih sayang. وإذا جاءت إليه إلى بيته قام لها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وقبل ما بين عينيها وأجلسها في مجلسه. Dan begitu juga kerana sayang kepada Sayyidatina Fatimah, bila Sayyidatina Fatimah pula ziarah Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah SAW sendiri akan bangun, ada pergi sambut dan cium antara kedua dahi, antara kedua keningnya, dan akan mendudukkan Sayyidatina Fatimah di tempat duduk Rasulullah SAW. وبلغ من محبة نساء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ولشرعه ولدينه أن امرأة من الأنصار قتل زوجها وأبوها وأخوها وعمها، ولما عادوا ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخره بشأن الجيش نظرت إلى مقدم ذلكم الجيش الذي أتى وخلفه رسول الله لم يأتي بعد، فقيل لها بعد أن سألت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها مات أبوك، قالت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، قيل لها قتل زوجك، قالت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، قيل لها قتل ابنك، قالت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، قيل لها قتل عمك، قالت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فإذا به يقبل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فإذا بها تصيح وتقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. Dikisahkan seorang perempuan yang amat kasih kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam satu peperangan suaminya telah syahid, anaknya telah syahid, bapaknya yang menyertai peperangan pun telah syahid, dan bapak saudaranya juga telah syahid dalam peperangan tersebut. Jadi apabila tentera dan Rasulullah kembali ke Madinah, jadi ada sekelompok tentera yang mendahului Rasulullah untuk masuk ke Madinah. Jadi sampai saja maka dia tanya kepada tentera, mana Rasulullah SAW? Maka dijawab kepada dia, sesungguhnya suamimu telah mati syahid. Dia tak peduli. Dia tanya lagi, mana Rasulullah SAW? Maka dikatakan pula kepada dia, sesungguhnya bapa kamu telah mati syahid. Dia tak peduli lagi. Dia tanya lagi, mana Rasulullah SAW? Dikatakan kepada dia, anak kamu telah mati syahid. Dia tidak peduli dan dia tanya lagi, mana Rasulullah SAW? Dikatakan kepada dia, sebenarnya bapa saudara kamu telah mati syahid. Tiba-tiba dia nampak rombongan yang ada Rasulullah SAW, dan dia nampak Rasulullah SAW, dan dia terus bercerit, wahai Rasulullah, sesungguhnya segala musibah yang ada di dunia mudah bagiku. Maknanya kalau ada kamu, segala musibah jadi senang. Aku takkan senang, takkan dapat tanggung kehilanganmu. Dia sangat kasih kepada Rasulullah, sehingga musibah yang menimpa dia, kehilangan bapa dia, bapa saudara dia, suami dia sendiri dan anak dia sendiri pun, dia rasa tak heran. Tapi yang penting ada Rasulullah SAW, Rasulullah masih hidup dan dia dapat lihat Rasulullah SAW. Kasihnya dia pada Rasulullah. وقديما قالوا حكماء الصين، قال حكماء الصين وراء كل رجل عظيم امرأة، أو وراء كل رجل عظيم امرأة.
Dikatakan oleh bijak pandai zaman dahulu bahawa setiap lelaki yang hebat itu, setiap lelaki yang hebat, berjaya, yang dimuliakan, sebenarnya di belakangnya ada wanita yang lebih hebat daripada dia. وإذا استعرضنا بعد هذا سير الصالحات في عصورنا المتأخرة من القرن التاسع فما بعد ذلك، نذكر امرأة في وادي حضرموت الذي سمعتم عنه، تسمى سلطانة الزبيدية. كانت من أهل البادية ترعى الأغنام ولا تعرف شيئا من أمور الإسلام كما يعرفها العلماء الكبار، ولكنها تعرف ما يصحح صلاتها وصومها وعبادتها، وكانت تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi pada kita tengok wanita yang hebat pada kurun ke-9 pada hijrah, tak jauhlah masa yang ke belakang, yang hampir dengan kita, iaitu seorang perempuan yang di wadi, satu wadi Hadramaut, yang namanya ialah Sultan, yang dinamakan sebagai Sultanah Az-Zubaidiyah. Yang mana wanita ini, Sultanah Az-Zubaidiyah ini adalah orang yang bukan alim, bukan hebat segi ilmu agama, tapi dia hanya mengetahui asas-asas agama. Apa yang dapat menjadikan solat dasar, jadi amal-amal asas tu dia dapat amalkan dengan cara betul. Itu saja yang kita tahu. Dan juga di samping itu dia banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان لها في اليوم والليلة مئات من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فواظبت على هذا مدة حتى في ذات ليلة من الليال سمعت هاتفا من السماء. Jadi dia ni banyaknya dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap malam dia bersalawat ratus-ratus salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ratusan salawat, dan dia telah melakukan salawat setiap malam ni dalam waktu yang begitu lama. Dan pada satu malam disebabkan banyaknya salawat pada Nabi dan begitu lama dia telah bersalawat pada Nabi, dia telah mendengar suara yang menyeru kepadanya pada satu malam. يقول لها يا سلطانة إن لك عند الله دعوة مجابة فسليه. Jadi suara itu menyebutkan, wahai Sultanah, sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan kepada kamu satu doa yang mustajab, yang Allah akan perkenankan. Allah kurnia kepada kamu peluang untuk satu doa yang mustajab. Jadi doalah kamu, minta apa yang kamu nak. وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة يتكرر عليها هذا الخطاب وهذا النداء. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga berulang-ulang suara yang sama sebut pada dia, wahai Sultanah, Allah bagi pada kamu satu doa, maka doalah apa yang kamu nak. فذهبت إلى بعض الصالحين تسأله ما شأن هذا النداء وما حقيقته. Jadi dia pun pergilah tanya pada orang yang soleh, orang yang alim tentang mimpi dia ataupun yang boleh menjawab soalan dia. Dia tanya apa cerita, apakah tanda daripada seruan ini? Aku nak tahu. فقال لها إن هذا النداء نداء حق ملك من الملائكة. Sesungguhnya, dijawab kepada sesungguhnya ini adalah satu seruan daripada satu malaikat, daripada banyak-banyak malaikat, satu malaikat telah menyeru kamu. وإن لك عند الله دعوة مجابة فإذا أردت أن تسأليه شيئا فسأليه أن تجتمعي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في اليقظة. Jadi sesungguhnya ulama itu cakap, orang alim cakap pada dia, sesungguhnya ini peluang untuk kamu. Allah telah bagi pada kamu peluang untuk minta doa, minta satu perkara yang kamu nak kat dunia ni. Jadi aku cadangkan kamu kalau nak minta, kamu mintalah untuk kamu dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berdepan, secara jaga.
وقد يتعجب كثير من الناس عندما يترك سمعه هذا الكلام. Jadi ramai orang yang kata apa, yang merasa heran dengan seruan yang seperti ini. Jadi ramai orang yang merasa takjub atau merasa heran bila suara yang seperti ini hadir datang kepada telinga dia, seruan yang seperti ini hadir ke telinga dia. وربما يقول أن هذا الأمر مستحيل ولا يدخل في العقل. Dan ramai orang kata benda ni benda mustahil, benda yang tak masuk akal. ولكن لو رجع إلى صحيح الإمام البخاري رضوان الله تعالى عليه وقرأ قوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Kita juga merasa heran kerana Nabi SAW sendiri pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu bahawa sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, sesungguhnya dia akan melihat aku secara jaga. Dan hadis yang lain, sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya dia sebenarnya memang telah melihat aku, kerana syaitan tidak dapat untuk menyerupaiku. لو اطلع على هذا الحديث لم يتعجب ولم يكن عنده هذا الأمر مستحيلا. وقد ألف الحافظ الإمام السيوطي كتابا مستقلا في جواز رؤية النبي والملك فسماه تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك. Jadi kita jangan merasa heran dengan perkara ini kerana memang wujud. Kita boleh melihat Rasulullah SAW secara jaga. Bagaimana Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala telah mengarang kitabnya Tanwirul Malak, Tanwirul Halak fi Ru'yati Nabi wal Malak. Maknanya pencahayaan ataupun penerangan mengenai orang kata apa, kemusykilan orang pada melihat Nabi dan malaikat. Imam Suyuti telah menerangkan kitab bahawa memang boleh seseorang itu untuk mendengar suara-suara pada malaikat dan juga melihat Nabi SAW dan bercakap dengan Nabi SAW. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث أثرا عن ابن عباس ثابت قال أن ابن عباس إذا أراد أن يصلح عمامته في المرآة أو في الماء ونظر يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر بعد وفاته. Jadi telah sampai dalam hadis yang dikarang oleh Ibn Hajar radhiyallahu anhu bahawasanya Sayyidina Ibn Abbas, itu sepupu anak kepada sepupu Nabi SAW, dan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kerana kasihnya pada Nabi SAW walaupun Nabi telah wafat, apabila dia nak membetulkan atau dia nak melihat cermin diri dia cermin, maka dia akan nampak dalam cermin itu Nabi SAW. وقد ذكر الإمام القرطبي المفسر العظيم المعروف في كتابه المفهم شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث قال: وقد من الله تبارك وتعالى علي بحمد الله فرأيته يقظة بعيني هاتين. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir yang besar yang hebat, kita tahu tafsir Al-Qurtubi, telah menerangkan bahawa sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW dengan kedua-dua mataku secara jaga. Jadi ia bukanlah satu yang mengherankan. Kitab Al-Mufhim. Dalam kitabnya dan Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim pada mensyarahkan kitab hadis Imam Muslim, dia kata bahawa aku sendiri telah melihat Rasulullah SAW secara jaga. بعد هذه العجالة في الأدلة قد رسخ الآن عندنا بأن هذا الأمر جائز وليس مستحيل. نعود إلى الشيخ سلطان نكمل القصة. Jadi maknanya hadis ni dia cerita dari bahawa kita boleh lihat Rasulullah SAW. Benda ni benda yang warid, benda yang datang daripada orang-orang terdahulu. Mereka pernah melihat Rasulullah SAW secara jaga. Dan sekarang kita kembali balik kepada cerita Sultan Al-Zubaydiyah tadi. عادت تلكم المرأة الصالحة إلى بيتها
في الليلة الرابعة فإذا بها تقوم كعادتها في آخر الليل وتتلو شيء من القرآن وتصلي لله تبارك وتعالى وتصلي على رسوله، فإذا بالهاتف يقول لها: يا سلطانة إن لك عند الله دعوة مجابة فسليه. فقالت: أريد الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة كلما أردت. Jadi Sultanah Zubaidiyah ini balik pada malam keempat pun dia sama juga. Dia malam dia solat dan sebagainya, kemudian dia bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasa. Dan tiba-tiba pada malam keempat itu juga dia terdengar suara yang sama menyeru pada dia: wahai Sultanah, sungguhnya Allah SWT telah menurunkan kamu satu doa yang mustajab. Maka kamu mintalah sekarang apa yang kamu nak. Maka dia pun setelah nasihatkan oleh orang alim tadi, dia pun minta: wahai Allah, aku nak supaya dapat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara jaga. فأكرمها الله تبارك وتعالى أنها إذا أرادت أن تجتمع به صلى الله عليه وسلم اجتمعت في غرفة خاصة في منزلها وفي دارها، حتى صار العلماء من الحفاظ والمحدثين إذا شكوا في حديث هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أو لم يصح يذهبون إليها ويقولون لها: سليه صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه هذا الحديث أو لم يثبت. فإذا أخبرها بأنه ثبت قالت: ثبت فيصح عنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت إلى لها لم يثبت، فتخبر الناس بعد ذلك بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه الرتبة يعبر عنها الإمام الشعراني في الطبقات الكبرى وفي كتبه، يقول: وإن لم يصح من طريق الظاهر فقد صح من طريق الباطن من رجال الصلاح الذين يجتمعون به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فليتبعوا. Jadi setelah dia doa macam tu, maka Allah SWT kurniakan memang dia dapat jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bilik yang dia duduk buat amal ibadat dan salat pada Nabi itu. Memang bila dia minta aja, Nabi akan datang. Bila dia minta, Nabi akan datang. Sehingga kan kerana masyhurnya dia dapat jumpa dengan Nabi secara jaga ni, sehingga orang-orang ahli-ahli hadis, pelajar-pelajar hadis pada masa itu ataupun orang-orang yang mengkaji hadis pada masa itu, maka bila mereka ada masalah, adakah hadis ini sahih atau hadis ini memang datang pada Nabi atau bukan datang pada Nabi, hadis palsu atau sahih dan sebagainya, mereka akan pergi pada Sultanah Zubaidiyah minta izin supaya dia dapat jumpa dengan Nabi SAW. Tanya hadis yang aku bawa ni betul tak betul? Betul atau palsu? Maka Nabi SAW sendiri akan bagi penyaksian. Hadis ini memang aku pernah cakap, ataupun hadis ini memang palsu, aku tak pernah cakap dan sebagainya. Itulah Sayyidina Imam Asy-Syarani bagi tahu dalam kitab Tabaqat Kubra bahawa kalau kisah ini kalau pun tidak benar secara zahirnya tak benar, tetapi ia memang benar secara batin. Maknanya kalau secara zahir orang kata tak masuk akal, tapi sebenarnya secara hakikatnya memang dapat disahkan bahawa dapat jumpa dengan Nabi SAW secara jaga bagi orang yang banyak amal ibadat. فانظرن أمهاتي وأخواتي بما بلغت هذه المرأة الصالحة هذه الرتبة العظيمة. ليس هذا بعيد عليكن ولا على واحد جالس معنا من إخواني وآبائي. من واظب على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره لا أقل من 100 في اليوم، لا تمضي عليه الأيام حتى ينبثق في قلبه شيء من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيراه في المنام أولا، ثم بعد ذلك قد يكرمه الله تبارك وتعالى فيراه في اليقظة. Jadi perkara ini sebenarnya bukan untuk orang-orang terdahulu saja. Bahkan kita yang duduk kat sini, yang di hadapan saya ni pun, dia kata bahawa kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, sehari semalam, tidak kurang pada 100 salawat, tidak lama selepas itu kalau dia sentiasa melazimkan diri dia dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 100 kali, maka tak lama lepas itu Allah akan dapatkan buka kepada dia cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dia lazimi lagi lama-kelamaan, insya-Allah Allah SWT akan kurniakan kepada dia mimpi dapat jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selepas itu dia akan dapat jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara jaga. وهذا الأمر ليس غريبا في عصركم هذا، عصر النت والإنترنت والفيسبوك والأجهزة هذه الجوال الذكية المحمولة من السامسونج وغيرها. قد يصور إنسان قبل 30 سنة أو 20 سنة
فيخزن في مثل هذه الذاكرة، فتراه يتكلم وتراه يقوم وتراه يقعد وتراه يذاكر وتراه يأكل وتراه يشرب وهو مات له 30 سنة، تراه بعينيك الشحمية أمامك في هذا الجهاز. فإذا أقدر الله تبارك وتعالى أن تنسخ هذه الصورة في هذا الحديد بنور من أنوار الكهرباء، أفلا يقدر الله تبارك وتعالى بقدرته أن يأخذ أنوار النبوة فيمسخها أمامك فتراها بعينيك؟ Jadi benda ni kita jangan heran dalam zaman yang kata apa, zaman moden ni penuh dengan internet, dengan Facebook, dengan alat-alat yang canggih-canggih dan smartphone dan sebagainya. Kita zaman ni kita dapat lihat gambar-gambar orang-orang terdahulu 30 tahun dulu dan video-video mereka macam mana mereka duduk, macam mana mereka berdiri dan sebagainya. Kita dapat melihat gambar-gambar mereka melalui alat-alat ini, alat-alat yang moden, melalui cahaya dan juga smartphone yang kita ada. Maka Allah SWT benarkan kita dapat lihat muka dan juga muka orang terdahulu. Jadi itulah juga Allah SWT telah menjadikan cahaya kenabian Nabi SAW tu. Allah SWT dengan kudrat dan kuasa Allah boleh zahirkan dengan cahaya kenabian tu di hadapan kita, supaya kita dapat melihat Nabi SAW. Begitu juga. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا إن شاء الله برؤيته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في اليقظة وفي المنام، ويجعلنا إن شاء الله من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أمة سيدنا محمد، يفرج عن أمة سيدنا محمد، يرحم أمة سيدنا محمد، يبارك في رجالها ويبارك في نسائها ويبارك في ذكورها ويبارك في إناثها ويبارك في صغارها ويبارك في كبارها ويبارك في رعاياها ويبارك في ساستها ويبارك في مثلثيها ويبارك في حكامها ويبارك في محكوميها. والشكر الموصول بعد ذلك لحاكم هذه البلدة شرف الدين والمسؤول حقه هذا الخالد أو خليل. لو لم يكن من هذا الأمن والاستقرار ما جلسنا في مثل هذه الساعة المباركة مطمئنين جالسين على ذكر الله تبارك وتعالى. فالشكر كذلك موصول لهم وموصول لصاحب هذا المسجد وموصول لإمامه وموصول لكم الحاضرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع من قلوبنا عليه ويوصلنا إليه ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويسهل مكروبنا ويقضي حاجاتنا ويستجب دعواتنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، أجب دعواتنا أجب دعواتنا أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi untuk doa, antara doanya adalah semoga Allah pun kita berdoa dengan dapat berjumpa dengan Nabi SAW yang ada dalam hidup dan juga cara jaga. Dan juga Allah berkati kita semua yang kecil dan besar Tuhan kita. Dan juga Allah SWT beri pahala ganjaran kepada orang yang berita, orang yang bertanggungjawab, mas'ul ataupun menjadi surau dan ini. Dan juga Allah punya kita doa yang diterima oleh insyaAllah. Dan juga sekarang ni insyaAllah kalau ada apa-apa soalan kita bolehlah buat sedikit soalan jawab, sesi soalan jawab daripada para habaib yang ada di depan kita ni. Kalau ada soalan bolehlah diajukan insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama daripada saya adalah, saya ada dekat sekali dengan Habib-Habib para ulama. Soalan saya ialah, apakah ayat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat? في هذه الأيام تدور في الحديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قرب الموت يسألكم عن هذا الكلام الذي ألفظه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. نعم، تلفظ الرفيق الأعلى ويشير. Nabi SAW memukul hadis yang disebutkan Rafiqul A'la, yaitu kekasih yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW tunjuk tadi. وكذلك قول الصلاة ما ملكت أيمانكم. Nabi SAW juga menyebutkan as-salat, yaitu salat, dan juga jagalah orang-orang yang di bawah pimpinan kamu. وكذلك قول استوصوا بالنساء خيرا. Dan antaranya juga adalah Nabi sebutkan bahawa berilah nasihat kepada orang perempuan itu dengan kebaikan. هذا كل كلام قاله مجمل في آخر لحظات عمره، لكن الكلمات بالتحديد التي تلفظ بها الرفيق الأعلى. Jadi itu adalah hadis-hadis dalam kalimat-kalimat yang Nabi sebutlah sebelum wafat beliau. Tapi yang paling akhir sekali telah disabitkan bahawa Rafiqul A'la, sebab sampai itu hadis Rafiqul A'la. بالنسبة لصحة السند في ذلك يرجع إلى أهل الحديث المختصين في ذلك، ولكن ثبت في بعض الأحاديث لا يحضرني الآن سندها هل هي صحيحة أو ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أنه قال أمتي ما في إشكال في هذا، لكن هل ثبت بسند صحيح إليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ لأن ضرب هنا مجال، لأن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، فما صح عند قوم لم يضعفه آخر، وما ضعف عند آخرين لم يصححه آخر. Jadi ada pun perkataan umat-umat yang sekarang ini jadi muskilan dalam kita Indonesia ini, kata umat-umat itu. Jadi ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, cuma dengan sanad yang berbeza. Jadi sanadnya ataupun riwayat-riwayat ini, jadi ada orang kata sahih, ada orang kata sahih. Jadi dia masalah sanadnya lah, tetapi dia bukan disebut di akhir. Yang sebut di akhir ketika Nabi nak wafat. Pernah Nabi sebut umat-umat itu, tetapi bukan ketika nak wafat. Ada lagi soalan? Jadi kalau tak ada, insyaAllah lagu tak ada. Tak boleh. Okey lah. Kalau tidak ada, insyaAllah setakat itu saja wanita pada hari ini. Jadi syukur ada sahibu dari ziarah kita taibah insyaallah. Nanti dan nanti insyaallah di ahsan al-ahwal wa Allah SWT yajma'na ma'a habibi sallallahu alaihi wasallam di jilani insyaallah. Jadi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para habaib yang sanggup datang dari jauh untuk ziarah kita dan memberikan kalam-kalam nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Semoga pertemuan kita pada kali ini insyaAllah diberkati oleh Allah SWT dan diberikan keampunan rahmat oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang-orang yang dikasihi olehnya dan mengumpulkan kita bersama kasih kita Nabi Muhammad SAW. Ya qul qawli hadza astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.